dengan segala hormatnya saya menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz Jamaluddin Yusof untuk memulakan kuliah duha pada pagi ini. Dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Yang dikasihi Datuk Sri, Cikgu Murad dan semua rakan-rakan TJL, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah dan yang dikasihi sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala lah yang memilih kita semua untuk bertemu pada pagi ini, dan sebelum daripada itu lagi menemukan kita dalam satu platform bersama dengan AG Nutrition di bawah rangkaian TJL pimpinan Cikgu Murad. Keduanya, kita rakamkan ucapan terima kasih di atas ruang yang diwujudkan ini. Kita harapkan ianya akan berterusan dan menjadi antara modul penting yang kita akan ikuti daripada masa ke semasa. Bukan sahaja sebagai pelengkap, tetapi menjadi latar belakang agar kita sentiasa mendapat panduan daripada agama yang akan melatar belakangkan perjalanan kita dalam berbisnes di dalam perjuangan. Kena ada panduan, dan panduan itu adalah panduan daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah yang membezakan kita yang beriman, yang berniaga dengan orang yang berniaga tetapi tidak beriman. Di mana mereka tidak ada panduan agama, mereka boleh mendapat apa sahaja mereka nak tanpa ada pantang larang, tanpa ada hukum hakam. Sedangkan kita ada hukum hakam, ada panduan halal haram, sebab kita tahu ini juga adalah merupakan di antara perkara yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang pada pagi ini, anda mengajak untuk kita sama-sama membelek ayat yang ke-14 dan 15 daripada surah Ali Imran. Tapi anda mohon maaf kerana tak mempunyai kesempatan untuk nak menyediakan PowerPoint untuk kita merenung secara lebih baik. Yang pertama kerana masa, yang kedua kerana kejahilan dan ketidakpandaian dalam dunia teknologi moden ini. Kalau anda buat, takut jadi kucalana habis. Tunggal langgang majlis kita. Nak uti nak tayang skrin. Tu biasalah tu. Ustaz yang mungkin masa jauh tertinggal dan ditinggalkan oleh teknologi moden. Ayat yang ke-14 dan 15 ini tentunya kita sudah biasa dengar. Dan moga-moga bukan hari ini, moga-moga pada hari ini bukan ini ayat yang pertama kita baca dan kita dengar. Kita sudah melatari kehidupan kita setiap hari dengan bermula dengan bacaan Al-Quran pada setiap pagi. Sama ada sebelum subuh ataupun selepas subuh. Biar jadi rutin.
Kerana bacaan Quran tu bukan untuk pahala saja. Bacaan Quran tu ialah untuk mendengar apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Kalau kita rutinkan satu ayat demi satu ayat, satu muka demi satu muka, satu juzuk demi satu juzuk, akan ada pada ketikanya kita bertemu dengan satu ingatan Allah Ta'ala yang sangat bertepatan pada diri kita sendiri. Sebab itulah kita kena sambung menyambung, tali menali sampai kita khotam. Dan kita ulang, kita khotam lagi. Ini mesti jadi rutin. Sebagai sebagai peniaga Muslim, kita kena juga berniaga dengan Allah Ta'ala. Yakni dengan mendapatkan pahala yang banyak daripada ayat-ayat Al-Quran. Dalam waktu yang sama, ayat itu akan menjadi satu panduan kepada kita. Ayat 14, Allah Ta'ala berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Secara ringkasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan pada ayat yang ke-14 bahawa Allah Ta'ala menyediakan satu mekanisme dalam setiap insan, iaitulah adanya perasaan suka, sayang, cinta kepada sesuatu yang Allah Ta'ala juga jadikan untuk insan itu sendiri. Allah campakkan perasaan suka pada sesuatu. Allah tak buat kita ni dalam keadaan kaku keras melihat sesuatu tanpa ada perasaan. Allah beri perasaan tersebut. Allah beri syahwat, nafsu. Dengan nafsu itu kita ada perasaan sayang. Di antaranya ialah an-nisa. An-nisa kita boleh terjemuh perempuan. Ataupun lebih khusus iaitulah isteri. Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, harta perhiasan seperti emas, perak. Wal khaylil musawwamah, khayl ni ialah kuda. Dalam maksud ialah kenderaan. Kalau zaman kita sekarang, kenderaan. Wal an'am, binatang ternak. Wal harf, serta tanam-tanaman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut fitrah yang Allah Ta'ala campak dalam diri manusia suka pada perkara tersebut. Dan dibolehkan oleh Allah. Bahkan Allah Ta'ala izinkan kita sayang pada anak, sayang pada isteri, sayang pada harta. Kita nak memiliki, kita nak meningkatkan pemilikan supaya bertambah. Ada tanah, ada kenderaan, ada tanaman dan sebagainya. Zalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu adalah merupakan perhiasan yang menyeronokkan yang Allah Ta'ala beri untuk kehidupan kita di dunia ini. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan ingatlah bahawa di sisi Allah Ta'ala itu ada yang lebih baik dan yang lebih berharga ganjarannya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakan wahai Muhammad, adakah mahu kamu aku beritakan
Aku jelaskan penjelasan-penjelasan yang lebih baik daripada itu. Yang lebih berharga, yang lebih mahal. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Kepada mereka-mereka yang bertakwa di sisi Tuhannya. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Syurga. Taman-taman. Digunakan perkataan jannat. Banyak taman. Banyak syurga. Sebab itu ulama kata ada jannatul firdaus, ada jannatul ma'wa, ada jannatul na'im. Semuanya itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Apabila mereka dapat masuk, mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah. Serta pasangan-pasangan yang disucikan. Sama ada isteri di dunia yang juga menjadi isterinya di akhirat. Yang lebih cantik daripada bidadari. Ataupun bidadari-bidadari syurga itu sendiri. Sehingga ulama mengatakan berdasarkan hadis. Seorang ahli syurga. Allah Ta'ala izinkan untuk dia memiliki 70 orang bidadari di dalam syurga. Selain daripada isterinya sendiri. Waridwanu minallah. Dan keredaan daripada Allah Ta'ala. Wallahu basirum bil ibad. Dan ingatlah bahawa Allah Ta'ala itu maha melihat terhadap gerak-geri hamba-hambanya. Dua ayat ini, Ana sengaja pilih pada pagi ini untuk menjadi terapi untuk kita membina imuniti jiwa. Kita nak menterapikan jiwa kita supaya kita ada immunity. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini penuh dengan perkara yang menyeronokkan. Dan Allah Ta'ala izinkan. Ketika Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam, Allah sudah beritahu. Qul nahbitu minha jami'an wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah sudah nyatakan Adam, kamu akan turun ke muka bumi nanti. Dan di sana nanti, yakni di muka bumi nanti, mustaqarrun. Kamu akan dapat tempat tinggal, tempat kediaman. Wa mata' dan juga perhiasan serta perkara yang menyeronokkan ilahin. Tetapi sifatnya adalah sementara. Sifatnya adalah sementara. Seronok macam mana, hebat macam mana, kaya macam mana pun Allah sudah beritahu. Ini hanya untuk sementara sahaja. Dia tidak bersifat kekal. Tetapi Allah mensifatkan dia menyeronokkan. Dia membahagiakan. Samalah ketika mana Nabi sebut ad-dunya hulwun khudrun. Dunia ni sifat dia ialah manis. Semua orang suka. Dan menyeronokkan pada pandangan mata. Menarik perhatian. Bahkan kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan berdasarkan lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia akhir zaman, Allah Ta'ala akan izin untuk dunia ini dibuka dengan luas. Mana manusia mudah sangat. Ikhtiar sikit saja. Tetapi sudah mendapat kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala temukan kita dalam AG Nutrition. Pelang pemasaran yang begitu mudah. Kadang-kadang kita tak perlu bertungkus lumus lagi. Kita sudah mendapat pulangan yang begitu lumayan. Maknanya mudah. Allah Ta'ala izinkan. Tapi dalam suasana dunia yang begitu indah, yang menyeronokkan dan Allah Ta'ala buka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita pula. Mengingatkan kita bahawa dunia ini perlu ditangani dengan baik. Supaya kita tidak tenggelam dengan dunia. Melupai
sesuatu yang akan kita temui kekal abadi di akhirat nanti. Cikgu Murad ada sebut tadi bahawa dunia ni hebat macam mana pun kita duduk 80 tahun, 90 tahun dengan harta benda yang kita miliki. Tapi bila sahaja kita dipanggil pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, selepas beralih daripada dunia yang sementara, kita akan pergi pada alam yang baqa', yang kekal abadi. Kita walaupun namanya mati, hakikatnya kita hidup di alam sana. Sebab mati itu, kata ulama, ialah perpindahan daripada alam sementara ke alam kekal. Alam kekal itu tidak ada ending, tidak ada penamat. Hatta kalau kita masuk syurga, kekal kita di syurga, tiada mati lagi. Sebaliknya, kalau kita terjumus ke dalam neraka, kita akan berada dalam neraka untuk jangka yang panjang, kecuali bagi yang kufur kepada Allah, kekal juga berada dalam neraka itu, tiada mati lagi untuk mereka. Jadi walaupun nanti mereka yang paling kaya sekali di dunia, seperti Firaun, Namrud, tapi apabila mereka menerima ganjaran dalam kubur dah lagi, maka segala kekayaan mereka itu tidak memberi apa-apa lagi dah. Tak ada makna, tak menolong mereka, mereka takkan rasa bangga apa lagi dah. Sehingga ahli neraka ditanya, diwawancara tentang nikmat yang pernah dia kecap masa dunia dahulu. Cuba cerita sikit kau. Dia tak ingat kerana dahsyatnya azab neraka, melupakan segala nikmat yang dia kecap. Sebab nikmat dunia tu kalaupun kita rasa 80 tahun masa ni, tetapi dibandingkan dengan tempoh akhirat sangat pendek. Allah Taala sebut wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari tempoh akhirat menyamai 1000 tahun tempoh dunia. Dan kita mana ada hidup sampai 1000 tahun. Bererti kita akan rasakan bahawa hidup dunia tu tak sampai pun 1 hari. Sebab kita 80 tahun. Umat dulu mungkin ada sampai 1000 tahun. Dapatlah 1 hari. Kita tak sampai 1 hari. Kalau kita hidup 60 tahun, ada orang yang membuat perkiraan 60 tahun bersamaan dengan hanya 1 jam lebih sahaja. Kita hidup tempohnya di akhirat sana. Sebab itu, walaupun kita diberi nikmat oleh Allah dan Allah izinkan untuk kita menikmatinya, tapi kita kena ada immunity supaya nikmat itu tidak menenggelamkan kita dan tidak menyesalkan kita. Sebaliknya, nikmat itu akan menjadi pemangkin untuk kita menjadi beruntung di akhirat nanti. Apabila nikmat itu kita pandai menangani, kita dapat cara baik, kita belanja cara baik, bahkan dia menjadi peralatan yang kita akan punggah guna untuk akhirat kita nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita tengok bagaimana idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil idola lah, tapi dalam Quran dia panggil idola, dia panggil qudwah ataupun uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita sedia maklum bahawa Rasulullah ketika usia meningkat remaja menceburi perniagaan. Mula dengan pengalaman dia ikut Abu Talib pergi ke Syam. Walaupun hanya sebentar saja, tetapi dia cepat pikat sehingga dia boleh berkendiri, berniaga. Masa tu diistilahkan kita sekarang franchise. Modal disediakan oleh hartawan-hartawan. Nabi Muhammad akan menjadi rakan kongsi dari sudut mengambil harta benda itu, akan diperniagakan dan dibahagi keuntungan sama dua. Sama rata. Ataupun ada persen-persen dia. Sampailah ketika usianya hampir 40 tahun, bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha, berkahwin pula dengan Khadijah. Kemudian segala harta benda Khadijah itu menjadi modal besar kepada Rasulullah untuk berniaga. Ketika usia 40 tahun sebelum dilantik menjadi Nabi, Rasulullah sebenarnya berada di kemuncak kecemerlangan bisnes dia. Sebab tu ketika Nabi berulang alik ke Gua Hira, jangan ada orang kata bahawa Muhammad rasa tension, tekanan, stres kerana bisnes down.
Itu yang pergi ke Gua Hira duduk dengung nak cari pelang baru, nak buat PB, BP, bangkit 330. Bukan. Dia pergi ke Gua Hira itu kerana Allah Ta'ala campurkan perasaan, tidak senang hati tengok keadaan sosial masyarakat Mekah. Tapi dari sudut bisnes, Nabi masa tu kemuncak. Bisnes dia sudah ada apa dia punya rangkaian-rangkaian dia. Sudah ada dia punya cawangan-cawangannya yang begitu besar sebenarnya. Tetapi bayangkan waktu itu ketika mana Allah Ta'ala memilih menjadi Rasul, maka dia memahami bahawa pemilihan sebagai Rasul ini datang daripada Allah Ta'ala, walaupun tidak diberi gaji dunia, material, tetapi diberi amanah yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nyatakan, ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang Allah Ta'ala turunkan dan sampaikan pada kamu daripada Tuhan kamu. Wa illam tafa'al fama ballagta risalatah. Kalau kamu tak laksanakan, kamu telah khianat, tidak menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Maknanya dia mendapat amanah daripada Allah Ta'ala. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sikap berhenti daripada profession bisnes, full time kepada dakwah dan menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Apa maknanya di sini? Maknanya, walaupun Nabi hartawan, orang yang kaya, tetapi apabila mendapat amanah daripada Allah, Nabi boleh tinggalkan sahaja dengan mudah. Nabi nak ajar pada kita, di mana dia letak harta tu? Dia letak di tangan. Sebab itu mudah untuk ditinggal-tinggalkan dan dibahagi-bahagikan. Kalau letak di hati, tak mudah sebenarnya. Untuk tinggal. Kan mikir, aku nak pergi makan anak bini aku macam mana? Dakwah-dakwah juga, tapi anak bini nak makan juga. Tetapi Rasulullah mempunyai keyakinan pada Allah, sayang dia pada harta itu berpada-pada. Kemudian apabila dapat amanah Allah Ta'ala, dia transfer terus hidup dia, tukar terus kepada full time dengan risalah Allah Ta'ala, dan dia yakin bahawa rezeki dia di sisi Allah Ta'ala sudah terjamin. Itulah contoh yang terbaik yang kita kena ambil pada diri kita. Tuhan beri pilihan, Tuhan beri rezeki kita. Ada orang dapat 80,000, ada orang dapat 100,000, ada orang dapat juta dah sekarang dalam aging nutrition. Tetapi sanggup ke tidak kalau kita berada pada persimpangan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Kita takkan sanggup kalau harta itu berada di hati. Tapi kita sedia dan sanggup jika harta itu hanya ada di tangan kita. Jadi itu anda campurkan untuk menjadi renungan kita bersama. Itu Nabi. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Untuk kita renung dalam Quran banyak. Dalam hadis pun banyak. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Allah Ta'ala bagi keupayaan dia. Daripada kuasa memerintah dan pemilikannya sangat dahsyat. Tidak ada siapa yang boleh menandinginya dari sudut material itu. Hatta Rasulullah sendiri pun mengakui apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman dari sudut angka dan pemilikan itu lebih besar. Tetapi Nabi Sulaiman juga tidak meletakkan segala apa yang ada itu di hati dia, tapi di tangan dia sahaja. Walaupun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana sedikit kesilapan yang berlaku, Allah hantar dua orang yang berbalah di hadapan Nabi Sulaiman. Dua orang ni balah bukan nak selesaikan pembalahan dia. Dua orang tu Allah hantar untuk nak tegur Nabi Sulaiman. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Lepas tu ada ayat dia, inna hadha akhi lahu 99 na'jatan waliya na'jatun wahidah. Dua orang ni balah, dia kata kami ni ada kes, ada clash.
Kami dua-dua ni adalah merupakan penternak. Kalau ibaratkan ternak kambing. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah. Dia sudah ada 90 ekor kambing lah. Waliya na'jatun wahidah. Sedangkan aku ada seekor. Faqala akfilniha. Tapi berlaku perbalahan, hok 90 ekor, 99 ekor tu tak cukup. Nak rampas yang seekor lagi tu. Nak jadi milik dia. Ini teguran Allah Ta'ala sebenarnya. Yang perlu kita renung, Allah bukan tegur Nabi Sulaiman semata-mata. Tapi ayat ni bukan untuk orang lain, melainkan untuk kita. Supaya kita boleh mengawal keinginan kita. Jangan kita sampai ke peringkat tidak pernah tamak dan tidak pernah cukup. Tak cukup, tak cukup, tak cukup. Kalau ada sifat tamak itu, hampir sampai ke peringkat kita akan sanggup merampas yang orang. Mata level kita ni dari sudut pelang pemasaran, insya-Allah. Datuk Cikgu Murad ada sebut dah semalam. Dari sudut syar'inya insya-Allah. Tapi itu di pihak syarikat, dari sudut pelang yang disediakan. Tetapi tidak syar'inya itu boleh berlaku pada kita. Kalau kita jenis membujur lalu melintang patah, tak ada guna syariah yang kita war-warkan pada pelang syarikat. Sebab penghukuman dan penelitian itu pada kita juga. Kalau kita tak kira halal haram, macam disebutlah, kita pandai jaga sistem. Kita jaga sistem anak buah kita, kita korek, kita keri ambil untuk kita. Dia tak tahu. Jadi, kalau kita tidak ada break dalam diri, dalam jiwa kita, perasaan ingin menambah dan bertambah itu menyebabkan kita akan tamak. Orang ceritalah halal ke haram ke, hanya duduk di mulut sahaja. Tapi tidak duduk di hati. Ingat, yang haram itu tidak pernah mengkayakan kita. Kalau kita buat benda yang haram, tamak sehingga buat cara yang haram, kita takkan tamak, takkan putus, akan lapar, dahaga semua. Macam kita minum air garam, minum air laut. Air laut tu boleh minum banyak mana sekalipun. Kita tengah dahaga, ambil cebok minum. Tapi air laut tidak akan boleh menghilangkan rasa dahaga kita. Tak akan tamak. Nak lagi. Bahkan akhirnya kita akan jadi rosak. Jadi sebab itu, contoh telah diperkemukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Letak di hati, jangan sampai kita dikawal oleh perasaan tamak. Dan yang ketiga, contohnya nak bawakan bagaimana para salafus soleh. Mereka dikurniakan kekayaan, tetapi mereka tahu kekayaan itu juga adalah ujian daripada Allah. Kerana itu ketika mana mereka menikmati kekayaan itu, mereka tangani kekayaan itu sebagaimana yang sewajarnya. Abdurrahman bin Auf. Ya, kayanya sangat dahsyat. Penduduk Madinah itu disebutkan, disifatkan oleh penulis-penulis, tidak ada seorang pun yang tidak pernah bermuamalah dengan Abdurrahman bin Auf. Sama ada pernah meminjam, pernah berhutang, pernah tumpang. Maknanya hebat dia. Tetapi kita lihat bagaimana dia menangani kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika berlaku perang Tabuk, para sahabat berlomba-lomba untuk memberikan sumbangan. Termasuklah Abdurrahman bin Auf. Sumbangan dia dalam bentuk materialnya 100 ekor unta. Unta ni adalah biasanya digunakan untuk makan minum tentera. Dia sembelih seekor, lepas tu masak, makan. Begitulah besok sembelih lagi. Dia sumbangkan 100 ekor unta. Disumbangkan 100 ekor kuda yang siap dengan pelana. Maknanya kuda tu adalah untuk kegunaan tentera. Diberikan lagi duit dinar. Kalau kita ibaratkan 100 keping duit dinar. Ada seorang ustaz, dia rajin sikit. Dia transfer ataupun dia buat nilaian daripada 100 ekor unta, 100 ekor kuda, 100 keping dinar dan sebagainya. Berapa agak-agak nilainya pada mata wang kita sekarang? Capur 100 ekor unta. 1 ekor unta bersamaan dengan 8,000 harganya.
Paling murah tu 8,000. 8 berapa ada? 800,000 pada sumbangan unta sahaja. Kuda pula dengan pelananya, dia bukan bagi kereta kacir. Dia bagi kereta paling kurang pun CRV. 100 hutir kereta CRV dia bagi. Berapa pula situ nilainya? 1 juta lebih. Duit emas pula 100 keping. Maka nilaiannya oleh ustaz yang mengira tu dikira untuk sumbangan masa Tabuk saja dia sudah menyumbang lebih daripada 3 juta. Bukan sembarangan. Inilah satu contoh yang dikemukakan oleh salafus soleh. Tak ada sikit pun perasaan sayang di hati mereka walaupun mereka adalah orang yang dinikmati oleh Allah dengan kekayaan. Jangan sampai kita jatuh cinta. Sayang tu ada, tapi jangan sampai kita jatuh cinta dan kita pegang kemah-kemah tak sanggup untuk kembalikan balik kepada Mun'im, kepada yang memberi nikmat itu. Kita umpama anak-anak kecil yang bila mana ayah pulang ke rumah bawa makanan, beli KFC sekotak, adalah 8 tokor dalam KFC sekotak tu. Anak ada 5 orang, lepas tu mak, ayah, jadi 7, setokor tu lebih lah nak wikah busu sekali kecil, biar dia boleh 2 tokor. Lain boleh setokor seorang. Tapi siapa-siapa depan muka, yang temu dengan ayah mula-mula sekali, anak hak busu tu, boleh dia sekotak tu, bawa ke dapur, dia nak conquer, dia nak monopoli. Habis 8 tokor tu nak clear belaka. Kita wis kotak tu untuk dia pergi dapur bagi. Bagi kabang, bagi khani. Boleh ke dia tak nak bagi? Bayangkan anak kecil yang macam tu. Berkerah, menangis-nangis, merajuk kalau kita ambil bagi pada abang-abang yang lain. Sebab dia nak monopoli. Dia tak nak bagi pada orang lain. Samalah harta yang dikurniakan oleh Allah. Allah Ta'ala akan tuntut satu masa. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Allah bukan tengok pada angka ketika kita derma. Ketika kita infak. Allah tengok hati kita. Kita beri itu dengan sayang. Kita beri itu dengan mengeluh. Kita beri itu dengan mecok. Oh, Terengganu kata mecok. Mecok tu maknanya numbah pai. Ambil lah. Nak ngak. Contohnya. Itu perasaan yang meletakkan nilai kepada infak dan sumbangan kita. Kalau kita beri dengan perasaan, ya Allah, malunya aku dapat duit banyak ni saja, sedangkan duit dalam bank banyak lagi. Tapi tak sempat nak ambil banyak. Perasaan impriority tu ada. Besarlah sumbangan kita. Tapi kalau kita beri, perasaan masa tu berasa, beri RM10. Kita berasa macam besar ngak dah. RM10 tu besar. Patut duit RM2 je sebenarnya. Salah bawa duit besar RM10. Duit RM1 tak bawa. Kalau tidak, duit RM1. Beri dalam keadaan ungkit dan sebagainya. Maka kecillah ganjaran dan juga balasan yang akan diberikan oleh Allah. Contoh telah pun diberikan oleh para salafus salih. Maka seterusnya, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat sekalian, kita nak membina imuniti. Kalau Allah Ta'ala uji kita dengan kesenangan, kita sebagai orang yang beriman, mesti ada imuniti jiwa supaya kesenangan itu tidak melarutkan kita. Supaya jangan kita hancur macam Qarun. Qarun ini berasal daripada orang susah. Tapi gara-gara dia meminta Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk dia jadi orang senang, doa seorang Nabi itu makbul, maka kayalah Qarun. Tapi lambat akhir dalam hidup dia, Qarun akhirnya kufur kepada Allah. Mati dalam keadaan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Letak dalam kita punya guide panduan hidup, aku tak nak jadi macam Qarun. Tapi tak nak jadi macam Qarun tu mesti ada imuniti. Kena ada beberapa perkara. Yang pertama sekali, kena ada akidah. Kena perkukuhkan akidah. Saudara-saudari, sekiranya kita tidak mengambil penting kepada soal akidah, tak belajar, tak pergi mengaji, kita bimbang takut kita ni tertipu dengan perasaan kita sendiri. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kerana akidah yang tidak dibetulkan, tapi dia dikelaburi oleh nafsu dan iblis syaitan, dia rasa betul pada diri dia. Nabi Saidina Umar Al-Khattab ketika pergi ke Palestin untuk membuat pembukaan kota Palestin yang dapat dibuka zaman dia, golongan ahli kitab Kristian, paderi-paderi beratur nak sambut kedatangan Saidina Umar. Sebab dia nak tengok, ni dia khalifah Islam yang hebat, yang berjaya membuka kota Palestin. Walaupun dia boleh serah kepada panglima Islam, kunci kota Palestin, tapi tak nak. Dia nak serah pada Saidina Umar. Umar pergi sendiri. Sampai mereka sambut, mereka ra'i. Beraturlah para paderi-paderi tersebut, Rahbaniyin. Maka ketika Saidina Umar tengok, Saidina Umar menangis. Orang tanya dia, pasal apa kamu menangis? Patutkah hari ni hari gembira, kita terima kemenangan ni? Saidina Umar kata, aku bukan menangis soal tu. Aku menangis tengok kesian pada paderi-paderi ni. Dia bertungkus lomo sehari, seumur hidup dia hidup mendambakan diri di gereja, menjadi paderi, tolak dan menafikan kepentingan dunia bagi mereka, tak kahwin, tak ada apa-apa. Tapi rugi. Dahlah dunia mereka bebankan dengan sifat yang tak betul tu, akhirat nanti neraka pula duduknya. Kesian. Begitu kat kita. Kita bimbang takut kalau kita tidak clear molek dari sudut akidah, maka kita mungkin dikelaburi oleh syaitan dan nafsu kita. Kita rasa kita betul. Kita rasa kita sudah tak ada apa, nothing to say, yang putih kata. Tak ada benda nak kata dah, molek belaka dah. Jangan macam tu. Sebab mana ada orang yang salah mengaku dia salah, kecuali dia mempunyai ilmu pengetahuan. Maka soal akidah mesti kita betul-betul hadab dan faham. Dan soal akidah ini dia sangat banyak benda yang nak disebutkan. Dasar akidah iaitulah kita hidup di dunia ni sebenarnya ada pencarian, ada misi dan visi. Visi kita ialah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yakni cara ringkasnya ialah ada benda yang paling penting dalam hidup kita sepanjang dunia sementara ni yang perlu kita cari ialah redha Allah Ta'ala. Jangan terlepas kompas itu. Betul, kita ada profession kita, bisnes kita. Tetapi jangan lupa ini misi utama. Iaitulah kita nak mengakhiri hidup, nak kembali ke sisi Allah, kita menjadi hamba yang Allah redha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini matlamat masing-masing. Nak nega-nega, teruskan. Tetapi biarlah perniagaan kita, profession kita memberi peluang untuk kita mendapat redha daripada Allah. Jangan kita mendapat package harta benda yang meningkat, tetapi package-nya ialah kemurkaan Allah Ta'ala. Tak ada makna kalau kita kembali ke sisi Allah dengan dimurkai oleh Allah. Tak ada makna. Itu akidah. Sebab itu kadang-kadang kalau berlaku pertembungan antara dosa dan pahala, kita akan sentiasa menjaga diri supaya tidak buat benda dosa. Sanggup kita. Ada satu kes zaman dulu diceritakan, seorang abid ni, dia telah pun ditawarkan oleh seorang raja. Apa yang kamu nak, sebab aku sangat teruja tengok kesungguhan kamu beribadat. Maka raja tu tawarkan, apa yang kamu nak? Dia kata, tidak ada apa yang aku harap kepada makhluk, melainkan aku hanya mengharapkan kepada Allah. Oh, hebat. Jawapan pada raja tu menyebabkan raja teruja. Raja sudah beri peluang, nak minta apa-apa pun minta lah. Tapi dia kata, aku tak berhajat untuk meminta padamu. Cukup bagiku, hasbunallah. Aku minta pada Allah.
Bila kita dengar, kita kata, cakap sedap, tak kena lagi. Mungkin itu yang disebut oleh raja itulah. Maka berlakulah slot ataupun sesi ujian yang dahsyat. Datang seorang perempuan. Perempuan ni comel, datang pada awalnya kononnya merayu-rayu, Ustaz, saya nak belajar dengan Ustaz, nak duduk dengan Ustaz, nak ngaji dengan Ustaz. Ustaz bimbinglah saya, Ustaz. Saya serah diri saya macam anak lah, Ustaz. Dia pun mikir, bimbang kat aku kena goda dia boleh pek dah. Tolonglah Ustaz, sebab saya tak ada tepat dah nak jumpa, nak belajar dengan siapa, nak nuntut, nak ngaji Ustaz lah, tolonglah. Maka dia telah pun lembut hati, dia setuju. Sebab tu dalam Islam, Nabi pesan beradab, jangan bersendirian dengan yang satu lain jantina dengan kita. Jangan duduk berdua-duaan, kerana yang ketiga itu adalah syaitan. Mungkin perempuan tu asal niatnya baik, tapi dia tak tahu bahawa permintaan dia tu tak betul, tak kena. Boleh menjerumuskan kepada benda yang tak baik. Maka dia pun duduklah, tinggal bersama. Yang si Abid ni beribadat macam biasa. Si perempuan ni, tengok orang tu duduk berzikir, tak betul-betul, mari naik nafsu dia. Dia goda pula si Abid tersebut. Goda. Sampai ke peringkat bertelanjang bulat depan Abid tersebut. Tapi kita nak tengok bagaimana seorang yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah yang namanya Al-Aziz, yang mempunyai nekat, yang mempunyai jati diri. Dia tolak mentah-mentah. Dan dia berlawang dengan diri dia. Dia tanya dalam diri dia. Mana ni? Orang puan ni ajak untuk nak berzina ni. Comel tu memang tak lawang dah. Tapi sanggup ke dia? Nafsu kata, alah, buatlah. Lepas tu bertobatlah pula. Tapi iman dah hati dia kuat, berlawang dengan nafsu. Iman kata, jangan. Kamu sanggup ke masuk neraka? Kalau misal kata lepas pada tu kamu mati tak taubat masuk neraka. Maka nafsu tu tetap tuntut. Nafsu tu suruh juga supaya dia melakukan zina. Jadi iman tu kuat, iman tu kata, mu sanggup, mu mampu ke nak masuk neraka? Maka iman kata, ginilah, kita test. Kalau mu boleh tahan, mu nak ikut nafsu, ikutlah. Tapi kalau mu tak tahan, mu mikir sendiri. Nafsu mengajar diri dia menyalakan satu lilin, bakar jari. Tengok bakar jari. Mu boleh tahan lama mana? Dia nekat sungguh, dia bakar jari dia satu demi satu jari dia, akhirnya jatuh pensang. Maksudnya dia sudah tidak mampu. Tu baru api di dunia, belum api di akhirat. Hak puang tu tengok nekat dia bakar jari kerana nak mengelak daripada zina, hak puang tu menyesal dan dia tidak jadi untuk menggoda lelaki Abid tersebut. Maksud ananya ialah bagaimana akidah dalam diri yang akan menjadi benteng, menjadi imun pada diri kita untuk kita tidak terjebak dengan perkara yang haram. Yang haram itu nafsu saja nampak seperti nikmat, sedangkan iman akan kata haram adalah pengundang kepada kemurkaan Allah dan pengundang kepada azab di akhirat nanti. Itu contoh dari sudut akidah. Jadi kena adalah perkalaan diri kita ni ada ikatan, connection dengan ulama-ulama untuk mereka membimbing kita supaya mereka akan membantu untuk menidakkan kita kalau kita nak tergelincir. Hati-hati, jangan kita terpisah daripada pembimbing, murabbi, mursyid, guru dan juga ustaz-ustaz ataupun ulama. Jangan terpisah. Sebab pertentangan kita dengan syaitan tu sangat sengit. Jangan rasa kita ni tenang. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Iblis sentiasa mengintai untuk menjerumuskan kita dan mengalahkan kita supaya kita keluar daripada dunia ni mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Imuniti yang kedua iaitulah ilmu. Ilmu itu sendiri yang akan menjadikan kita ke mana pun ada panduan. Hidup dengan ilmu. Sebab tu alhamdulillah bila upline kita, Cikgu Murad dan Nana ucap terima kasih pada Fadil Ustaz Dr. Ramizu, upline Nana sendiri juga, direct sponsor Nana. Dia sponsor Nana, bukan Nana sponsor dia, tapi nak sebutnya dia memberi sentiasa berada di belakang kita untuk memberi panduan. Supaya kita yakin. Sebab Ana walaupun orang panggil ustaz tapi bukan bidang Ana, muamalat dan keuangan Islam. Maka mereka ni
adalah yang berautoriti kita sebut, dan teruji autoriti mereka itu dari sudut tesis PhD Ustaz Ramizu, tesis master Datuk Murad sendiri yang konsentrate kepada tajuk MLM syariah. Jadi kita mesti sentiasa belakang ilmu. Ilmu memandu kita supaya kita buat satu kerja tu selain daripada terelak daripada dosa, tapi setiap kerja yang kita buat tu akan menjadi pahala insya-Allah. Kita menaja orang jadi pahala, kita servis downline pun jadi pahala. Kita bercakap, kita buat penerangan, home party apa semua, kita jadi pahala. Kalau tidak rugi kita. Habis masa 24 jam kita buang 20 jam untuk AG Nutrition. 4 jam je kita guna untuk sembahyang, puasa, untuk sembahyang, zikir, baca Quran dan tidur. 4 jam je. 20 jam tu all out kita buat kerja. Tapi 20 jam tu kalau tanpa ilmu, dia akan jadi sia-sia saja. Dahlah umur kita pendek, kita perhabis pada tempat sia-sia. Tapi dengan ilmu yang menjadi panduan hidup depan kita, insya-Allah 20 jam tu bukan bisnes, juga ibadat. Akan kita bekalkan diri kita dengan pahala berbisnes cara Islam. Mengajak supaya bukan sekadar untuk mendapat income yang besar, tetapi mendapat keredaan Allah Ta'ala yang tinggi. Yang ketiga, imuniti kita ialah ibadah. Anak suka, anak pun first time juga mengenali Haji Zainal. Zainal Jagung ke apa? Anak pun tak kenal. Minta maaf banyak ni. Jagung-jagung ni kita tak kenal. Jadi dia sebut dalam satu video dia, selepas jogging dia sebut, jadual hidup kita, solat subuh, berjemaah, kemudian berzikir. Kemudian baru kita mulakan untuk kita nak merangka kerja bisnes kita. Artinya ialah kita mesti package dalam kehidupan kita ni ibadah yang khususi. Allah memuji orang-orang yang berniaga dan beriman. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah. Allah puji, maksudnya Allah nak kita jadi macam tu. Kita berniaga, tapi kita tak lalai. Kita tidak lalai daripada solat, kita tidak lalai daripada zikir. Maknanya ada waktu-waktu yang konsentrik dengan zikir yang khusus. Selain daripada kita buat kerja tu pun juga adalah zikir bila kita taat kepada Allah Ta'ala. Maka ibadat itu mesti kita jadikan sebagai pengisian utama dalam hidup. Sebab zikir terutamanya zikir-zikir yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu juga akan membina kepribadian kita, membina fikrah kita. Di awal program tadi kita berdoa. Zikir jugalah tu. Kita sebut dalam doa kita, Allahumma, anda sebut sikit doa yang anda bacakan tadi. Doa tu anda baca, anda petik daripada kitab Doaul Mustajab. Doaul Mustajab. Doa-doa yang mustajab yang diamalkan oleh para sahabat-sahabat dahulu. Doanya, ini hari Selasa, hari Senin ini lah. Allahumma barik lana fi qudratika. Ya Allah, berkatilah kami di dalam kudratmu. Hatta la nuhibba ta'jila ma akharta. Ni benda, nak membentuk sikap dan attitude. Sehingga dengan keberkatan yang Allah beri itu, ada sikap dalam diri kita tidak terburu-buru. La nuhibba ta'jila ma akharta. Kami dok minta disegerakan apa yang Allah nak lambatkan. Kita tak jadi terburu-buru. Wala ta'khira ma ajjalta. Kami tidak pula mengeluh supaya Allah lambatkan apa yang Allah Ta'ala nak cepatkan. Makna ni panjang ni. Kalau anda nak syarah doa ni, tak habis kita pukul 12 hari, tengah hari. Jadi, nak sebutnya, doa tu, kalau kita fahami makna, dia akan membina kepribadian. Jadi, dalam hidup kita sebagai businessman, orang yang berniaga, amalan mesti konsentrik juga. Biar kita beri masa untuk kita baca Quran pada setiap hari, untuk kita berzikir pada setiap hari, untuk kita sembahyang dengan sempurna. Bila kita sembahyang tu jangan masuk AG Nutrition dalam sembahyang.
Biarlah hati kita betul-betul khali, kosong, melainkan Allah saja dalam hati. Kalau orang berniaga AG Nutrition hilang khusyuknya, minta maaf, itu tanda perniagaan kita tidak membawa kepada kebaikan. Kalau dengan kerana kita berniaga ini dapat hati yang berkat, bila kita sembahyang kita jadi lebih khusyuk, itu tanda kita ke arah kebaikan. Pegang ni, poin dia. Semakin berniaga, semakin tak khusyuk. Tengah sembahyang tu mikir, warna tak dapat bonus ni. Apa tak dapat lagi bonus ni? Masuk dalam sembahyang. Jangan, kita boleh pisahkan. Ketika kita berzikir, kita dapat core pada zikir tu, dapat ketenangan. Ketika baca Quran, kita dapat core kepada baca Quran, dapat istifadah. Bila kita sembahyang, kita dapat core kepada solat, yakni ketenangan, kekhusyukan dan sebagainya. Barulah itu bererti kita sedang disapok, disokong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup. Tapi kalau sembahyang dok khusyuk, zikir pun dok khusyuk, berniaga kau naik, kau maju, fahamlah tu bahawa mungkin itu bukan berkat daripada Allah, sebaliknya disebut sebagai istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami beri istidraj kepada mereka dalam keadaan mereka tidak menyedarinya. Wala'iyadu billah. Kita tak nak apa yang kita miliki adalah istidraj. Kita nak apa yang kita miliki adalah rahmat dan juga nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang dah kita sebut ni. Mudah-mudahan beberapa perkara yang Ana sampaikan, Ana berniat untuk menegur diri Ana sendiri, sebab yang mendengar, telinga Ana lebih dekat daripada telinga suara sahabat-sahabat, telinga saudara-sahabat yang mendengar. Kadang-kadang gangguan lain pun, telinga saudara-saudara tak dengar apa yang Ana cakap. Tapi telinga Ana setia mendengar apa yang mulut Ana sebut. Maksudnya Ana lebih menegur diri Ana sendiri. Dan kita saling tegur-menegur lah, insya-Allah. Ana tegur dari sudut ilmu yang Ana ada. Sahabat-sahabat yang lain boleh tegur dari sudut teknikal pelang pemasaran yang Ana tak pandai. Kita tegur-menegur, insya-Allah. Supaya kita bangkit bersama, kita berjaya bersama, insya-Allah. Kita jadikan ini sebagai perjuangan hidup dunia dan akhirat. Ana selalu sebut pada downline Ana, hubungan kita dalam bisnes tak akan habis walaupun kita mati. Tapi kita akan dihimpunkan pula di akhirat. Tuan akan tanya, ni set AG Nutrition ni? Mana dia Cikgu Murak? Ni, bawa downline mu ni, pergi ke syurga. Alhamdulillah kalau jadi macam tu. Tapi kalau, mana dia? Ustaz Jamaluddin. Mu jadi leader pada guru AGUJ. Bawa puak-puak mu ke neraka. Wal'iyadzubillah. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Allah beritahu, hari itu kami akan panggil semua manusia mengikut siapa pemimpin mereka. Siapa leaders mereka. Mungkin ada orang kata, warna pula Ustaz cakap bab akhirat tentang AG, mau pula ni masuk. Betul, AG ke apa ke, tetap akan dinilai, akan dihisap oleh Allah SWT. Wallahu'alam. Terima kasih pada Cikgu Murak di atas ruang yang diberi, yang baik daripada Allah, yang lemah pada dirinya sendiri. Ana pulangkan balik. Wallahu'alam.